Hello semua, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Najib Hakimi. Saya adalah COVID Fighter Stage 5. So, hari ini saya nak ceritakan tentang pengalaman saya. First datang demam dulu. Demam mild demam. Sebab masa tu baru 36.9 ke 37.2 macam tu lah. Okay, and then hari ketiga tu I start experience some batuk. Lepas tu datang dengan dia punya asal semua. And then kita tak rasa lagi tau COVID tu dah ada ke belum, tak rasa lagi. Sebab masa tu memang bekerja, berjalan macam biasa boleh. Dia demam pun tak berapa sakit. Lepas tu datang hari keempat tu when I lost my sense of smell. The sense of smell tu sampai tahap kan you spray the perfume dekat tangan you and then tak boleh bau. Dia punya loss of sense of smell, memang total loss. So that is where I terasa lah yang shoot, COVID is here. And tak dapat rasa pun COVID tu dah masuk ke belum ke, kita tak tahu. Pergilah ke klinik kerajaan Kelana Jaya time tu kan, untuk nak check lah whether Ajib dah kena belum COVID ni. Sebab kita dah ada 3 simptom utama time tu. Pergi ke sana, sampai je hospital tu, doktor tu kata could be, mungkin bukan COVID. So dia kata pergi check dekat doktor biasa dulu, sama ada dia demam biasa ataupun demam panas ke ataupun demam denggi. Sebab time tu tangan pun ada bintik-bintik. Lepas jumpa doktor, Haji buat the PCR test for the benda tak ingat RTK ke apa, RTK macam tu kan, tak ingat RTK. And then cepat-cepat doktor tu asingkan saya dekat tempat yang isolated a bit lah, sebab takut positif betul COVID tu kan. Jadi and then buat the PCR test. PCR test ni orang kata around 24 hours lah, dia lebih tepat sebab dia nasal, nose dengan mouth kan. Lepas ambil test tu dia suruh balik and then tunggu keputusan dia dalam sehari dua, sebab masa tu Jumaat. So tunggu keputusan tu dalam hari Isnin macam tu, hari Isnin pagi dia akan bagi tahu. And then positif. Dia orang bagi message yang you need to go to CAC dekat kalau dekat area Petaling Jaya ni, Shah Alam lah, Shah Alam Stadium Melawati, tertutup Melawati Shah Alam. And dekat situ pun kita akan the chat BB lah, somewhere in the finger one. Yalah, kat situlah di mana korang semua yang positif ni akan sama ada dihantar ke Hospital Sungai Buloh, MIAPS ataupun kuarantin di dalam rumah. So I kena Sungai Buloh. Perasaan time tu sedih jugalah, sebab kita tak risau pasal diri kita sebenarnya. Dia risau sebab kita duduk satu rumah dengan mak ayah apa semua tu kan. And then risaulah kena apa-apa jadi kat diorang ke. Tapi Alhamdulillah semua tak ada yang serius. Semua positif tapi tak ada yang serius. Like me, tak tahu macam mana. Dah dapat putusan daripada doktor-doktor sada dekat CAC tu yang diorang akan hantar Ajib ke Hospital Sungai Buloh menggunakan ambulans.
rasa excited sikit lah sebab naik ambulans kan. Tapi still sakit lah time tu. Just macam tak pernah naik ambulans, so diorang akan hantar pakai ambulans. Dapat tengok lah macam mana dalam ambulans tu macam mana, how they drive semua. Rasa macam wow macam tu lah. So setibanya kat Hospital Sungai Buloh, diperiksa lagi lah oleh nurse-nurse kat sana, doktor-doktor kat sana, untuk dinilai lah nak masuk ke ward mana. Bila dah start duduk dekat ward, bila diorang dah start cucuk tangan apa semua, they start to discover something. Dia bagi tahu that we will give you the oxygen dekat hidung. Sebab masa tu oksigen masuk dalam paru-paru tak banyak dah. Dan BP tinggi, then suddenly gula tinggi. Lepas 2 hari dekat ward biasa, dekat di mana diorang monitor semua patient tu sama, my chest pain become more aggressive tau, sampai Ajib bernafas macam macam dia tak boleh nak masuk. Then so start, there's this one doctor, kita tak nampak doktor tu macam mana rupa kan, nama pun kita tak tahu. I'm sorry doctor, I don't remember your name or your face. Dia start asking daripada jauh lah, sebab dia ada line kan untuk patients dengan doktor. So dia tanya, are you okay apa semua. So I said my chest is so in pain right now, macam tu. So dia pergi, dia daftarkan my admission for ICU. Diorang ambil semua barang-barang Ajib, dompet, lepas tu phone, lepas tu whatever belongings that I bring to the hospital, they keep, and then they tulis dekat satu kertas, in case that I go, I think, in case that I couldn't make it, so they will declare lah barang-barang ni yang Najib ada sebelum meninggal tu. Perasaan time tu a bit depressed lah, stress pun ada, sebab kita tak expect benda ni jadi. Kita ingat demam biasa je awal-awal kan. Kita tak expect COVID ni nak singgah kat badan kita. Kita tengok dekat berita selalu kan, on how dangerous this thing can be. Lepas tu tiba-tiba terlekat kita. Memang stres lah jadi je, betul tak? Depressed. Lepas tu tengah berada di ward tu, kita duk fikir family, kita duk fikir mak bapak apa semua. Bila start masuk ICU tu, bila je pandang kiri kanan, the people yang masuk tu semua dah start menyarap, dah start intubated, dah start sebab stage 5 kan, I think that is the last stage before you gone lah kan. Stage yalah, sebab ramai pun tu dalam tu. There is a lot of nurse yang buat yang cocok sana cocok sini, yang tolong doktor buat scan my lungs tu semua tu. Dalam 2-3 je, tapi yang nurse yang tengok tu ramai. Macam terkejut, mudanya patient ni macam tu. Muda lagi. So sebab kiri kanan rasanya tak ada orang muda lagi. Tak tahulah bahagian depan 9, tapi kiri kanan je tak ada. I seorang je yang berumur 29. Macam tu. So of course lah kita akan rasa takut. There is 2 doctor.
One is I think it's a Chinese doctor. Dia perempuan. Dan another one is I can remember it's Dr. Talash. Dia scan my lungs and he found out that there is a clot, blood clot dalam lungs. After like 2 jam diorang check darah Hajib tak berapa nak okey, the oxygen in my blood tak berapa nak okey, so the doctor decide to intubated me lah kan. Kita tahu you need to be masuk tube dalam, so membantu paru-paru itu untuk dapat oksigen lah I guess. So dia tarik Ajib masuk dalam satu bilik tu. Dalam satu bilik tu you can see those barang-barang nak bedah, tahu tak? Barang-barang nak bedah, so all the scissors, all the pisau-pisau semua tu lah. And then you can clearly see the tube semua yang ada kat situ kan. And then yalah, I cannot think of anything else. Sebab kita time tu dah tak fikir apa dah. Kita fikir nak selamat je daripada ni kan. Sebab kalau kita pergi time tu pun, sebab ramai tewas time tu pun rasanya time intubated. Kita fikir kita nak selamat supaya kita dapat tengok muka mak bapak kita balik semua tu kan. Sebab kalau tak selamat time tu, memang that is the last moment lah you will see your mom and dad. Sebab sebelum dimasukkan tube tu, dia ada call Umi ke Abah untuk cakap. Dan Umi pun tak nak cakap banyak time tu kan. Umi just kata you can do it, you are strong enough, semua tu. Put this one liquid in my hand and I lepas tu tak ingat apa-apa dah. Lepas tu blank out. They put me to sleep. Boom, I wake up. Selepas 3 hari kena intubated, I wake up. Alhamdulillah, bersyukur pada Yang Maha Esa, yang rasa macam dia memberikan peluang kedua for you to bertaubat apa-apa saja dosa-dosa yang kau pernah buat, taubat. Macam itulah, dia rasa macam dia beri peluang kedua. So daripada situlah makin hari makin elok. The reading is showing improvement on my lungs, apa semua. And then I think it's another 3 days, I think another 2 days lepas tu I keluar ward biasa. Bila nak keluar ward biasa tu, I heard the nurse and the doctor said Najib kena keluar today sebab kita ada 8 lagi patient nak masuk ICU. 8 lagi dekat Sungai Buloh time tu 8 lagi patient ICU nak masuk. Dia keluar daripada ICU dan masuk ward biasa. Dekat situlah kita kena kena strong balik lah. Kita kena elok balik. Masa tu bau-bau keluar time tu, nak bangun pun tak boleh lama, tak boleh nak jalan jauh-jauh, tak boleh apa semua tak boleh. So ambil masa jugalah. So I warded again. Lepas ICU tu I warded again around 3 to 4 days macam tu. And then diorang dah bagi tahu, diorang give me a good news lah, that now you are negative. Nurse dekat Sungai Buloh tu ada cakap yang selepas seseorang tu kena COVID, dia susah nak dapat balik. Tapi kita jangan terlalu 100% percaya dan terlalu 100% selesa dekat statement tu. Kita tak tahu kuasa Tuhan macam mana kan. Jadi kita boleh kena balik, dan kita jagalah, jaga diri, kita jaga kita, pakai mask selalu, avoid tempat yang banyak orang tu penting. So lepas keluar daripada hospital, that is where my journey of long COVID start lah. Kalau
korang nak tahu apa benda tu long covid, korang boleh refer dekat Dr. Mala, dekat YouTube dia ada cerita pasal long covid, about stages about long covid. So they start the journey of long covid to start where dalam bulan pertama, bulan kedua tu tak boleh langsung rasa nak kerja. You can't even walk properly, faham tak? Apatah lagi jogging, memang tak boleh. Ubat tu sampai 20-25 pills pada bulan pertama selepas keluar tu lah. Pesanan So since now case pun dah makin tinggi dan makin teruk, pesanan saya sebagai COVID fighter stage 5 ni, the COVID is real. Lepas tu just stay at home, jaga SOP and stay safe. Sebab once you dah kena, you cannot go back. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Rani Channel kerana memberi peluang dekat Ajib untuk menceritakan pengalaman COVID-19 ni, pengalaman masuk ICU, pengalaman masuk ward, dan pengalaman tu bolehlah Ajib ceritakan untuk korang serba sedikit lah. Dan we love to hear other experiences on this COVID thingy. So okay, itu saja for me today. Don't forget to subscribe, like and share. Peace, bye. Welcome and thank you so much Najib for sharing your experience as COVID-19 fighter stage 5. Thank you so much. So kepada korang yang tengok this video, please take iktibar betapa seksanya kawan kita ni dia dapat this COVID, which is infected dia punya lung. So sampai sekarang walaupun dia dah sihat, but it's still, dia punya lung still under recovery. Please korang, since Malaysia sekarang dah banyak case COVID yang berlaku, so please korang stay safe, stay at home, hanya keluar bila perlu, dan make sure kalau korang keluar, make sure ada SOP, mask, sanitizer, dan make sure korang cuci tangan, dan make sure balik rumah terus bersihkan diri, mandi semua, okay? Kepada korang yang baru singgah channel ni, jangan lupa subscribe, like, dan please share this video untuk orang lain tengok dan menjadikan iktibar untuk semua orang yang COVID-19 bukan main-main, okay? So I will see you next video.